Assalamualaikum, saya Nur Akila binti Abdul Halim dari DPH32. Hari ini saya akan membentangkan tentang hantaran dan mas kahwin menurut agama di Malaysia. Hantaran dan mahar bagi agama Islam dan kaum Melayu. Definisi hantaran perkahwinan. Hantaran merupakan satu bentuk pemberian hadiah dalam bentuk wang dan lain-lain yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Ia juga dikenali sebagai duit hantaran dan barang hantaran. Manakala mas kahwin boleh diberikan dalam bentuk apa saja asalkan berfaedah, sama ada RM1, barang atau sesuatu yang bermanfaat. Menurut istilah syarak, pemberian adalah didefinisikan sebagai hadiah atau hibah. Hibah bermaksud akad yang memberi faedah pemilikan ain tanpa gantian semasa hidup secara sukarela. Mustafa Alkin 2009. Dengan kata lain, hibah adalah suatu akad yang dapat memindah milik sesuatu benda tanpa perlu kepada gantian. Dapat difahami di sini bahawa hantaran kahwin adalah pemberian pengantin lelaki kepada pengantin perempuan yang berupa wang dan barang-barang iringan seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Mas kahwin juga sama maksud dengan mahar kerana mahar dan mas kahwin adalah sama. Mahar dan mas kahwin adalah hak mutlak isteri sahaja. Konsep hantaran kahwin dan mahar. Hantaran adalah salah satu elemen perbelanjaan dalam sesuatu perkahwinan. Secara umumnya dapat diklasifikasikan elemen perbelanjaan ini kepada beberapa peringkat, iaitu perbelanjaan pra-perkahwinan bagi tujuan majlis perkahwinan dan perbelanjaan pasca majlis perkahwinan. Pengertian mahar. Mas kahwin atau mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberi kepada isteri sebab dinikahinya dan disetubuhinya. Mahar juga dikenali sebagai al-sadaq, al-saduqah, al-nihlah, al-aj, al-faridah dan al-aq. Mahar ini boleh wujud dalam bentuk wang, benda, manfaat atau sesuatu yang berharga. Muhammad Saleh Ahmad 2010. Ia adalah hak mutlak seorang isteri sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian, jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah. Gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 4. Perbezaan hantaran kahwin dan mahar. Perbezaan ketara di antara mahar dan hantaran kahwin ialah mahar adalah satu pemberian wajib daripada suami kepada isteri kerana pernikahan, manakala hantaran kahwin adalah pemberian berbentuk hadiah kepada isteri. Selain itu, mahar boleh wujud dalam bentuk wang ringgit, material atau manfaat. Akan tetapi, hantaran kahwin adalah dalam berbentuk duit sahaja. Dari segi pemilikan pula, mas kahwin adalah milik mutlak pengantin perempuan, manakala hantaran kahwin adalah sebaliknya. Seterusnya, dari segi hukum, mahar hukumnya adalah wajib, manakala hukum hantaran kahwin adalah harus sahaja, dan ia adalah adat orang Melayu. Hantaran dan mahar bagi kaum India. Adat Parisam. Bagi kaum India, mereka mempunyai adat bernama Parisam dan adat itu boleh dikatakan seakan hantaran bagi kaum Melayu. Adat Parisam terbahagi kepada dua, iaitu Parisam biasa atau udan Parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan, dan udan Parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Hantaran dan mahar bagi agama Kristian. Bagi agama Kristian, mereka tidak mempunyai hantaran kahwin dan mahar. Mereka mengadakan majlis perkahwinan besar-besaran bagi meraihkan persatuan antara pengantin dan keluarga bagi dua belah pihak. Dan mereka hanya mengadakan upacara sewaktu mengangkat sumpah dan selepas itu mereka melakukan resepsi. Wang juga digunakan hanya untuk hantaran dan mahar bagi kaum Cina. Hantaran dan mas kahwin lazimnya diberi semasa upacara bertukar cincin perkahwinan atau pada hari lain seperti hari istiadat perkahwinan yang diadakan di pejabat pendaftaran perkahwinan. Di antara hantarannya ialah sebentuk cincin emas, sepersalinan pakaian, kain dan wang tunai. Sekiranya pihak lelaki tidak menyediakan barang hantaran yang cukup kepada pengantin perempuan, sejumlah besar wang tunai akan diberi. Beserta dengan penghantaran mas kahwin, keluarga pengantin perempuan diberitahu tarikh perkahwinan dan rundingan akan dibuat dengan pengantin perempuan. Dalam masyarakat Cina, semakin besar mas kahwin yang diberikan, semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak lelaki.
Kesimpulan, hantaran merupakan tradisi dan adat istiadat yang telah berakar umbi dalam kalangan masyarakat setempat. Yang tidak ada satu pun dalil dari dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang menyatakan hukum beramal dengan amalan tersebut dalam perkahwinan. Rasulullah SAW belum menyarankan agama mempermudah dalam urusan perkahwinan dengan merendahkan nilai mahar. Kerana berbeza dengan mahar, hantaran bukanlah hak mutlak pengantin perempuan. Ia kerap kali digunakan untuk belanja sewaktu mengadakan majlis perkahwinan yang terkadang disalahertikan sebagai kemewahan dan dapat membezakan status seseorang dalam masyarakat, sehingga terkadang memberatkan pihak lelaki yang ingin cepat berkahwin untuk menjaga kesucian diri dan kemuliaan arwahnya.